Okey, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sebenarnya, Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hari ini kita terlewat sikit, tapi insyaAllah kita akan sambung perbincangan kita bagi siri yang menghayati doa, siri yang ke-11 pada kali ini. Pada siri ini saya akan mula menceritakan tentang insya-Allah waktu-waktu yang dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berdoa. Allah ni mustajabkan pada semua waktu. Tetapi ada waktu yang mana Allah jadikan ia istimewa dibandingkan waktu yang lain, di mana doa pada waktu itu lebih dekat ataupun lebih mudah untuk dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana faktor keberkatan waktu. Sebelum saya nak pergi kepada keberkatan waktu itu, saya nak supaya kita jelas dalam pemikiran kita bahawasanya sebab kemustajaban doa ia bukan saja berkaitan dengan waktu, tapi dia berkaitan yang pertama sekali yang penting ialah diri insan yang berdoa itu. Apabila insan itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dirinya yang penuh dengan tadarru', penuh dengan khusyuk, penuh dengan mengharapkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia menggunakan juga kalimat-kalimat yang meredakan Allah Jalla wa Ala. Kemudian dia doa dalam keadaan dirinya penuh harap, penuh percaya dengan zon, sangkaannya yang baik pada Allah bahawa Allah akan menerima doanya. Didoakan pula pada waktu yang sangat mustajab, waktu yang sangat dekat dengan Allah. Maka gabungan-gabungan ini akan menyebabkan doa itu begitu pantas ataupun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang dihajati oleh seorang hamba, ataupun dengan cara yang lebih baik daripada apa yang hamba itu sangka. Maka dengan itu, kita mencari-cari, kalau kali yang lepas, dalam siri-siri yang lepas, kita membincangkan kalimat-kalimat yang baik, perkataan-perkataan yang meredakan Allah, keadaan diri, kerendahan diri yang meredakan Allah, cara nada suara yang meredakan Allah, ungkapan-ungkapan yang mana Allah redha. Kali ini kita gabungkan semua itu. Kita cari pula waktu yang mana Allah sangat mustajab. Bukan apabila kita cakap bab ini, bukan bererti pada waktu lain itu kita tidak patut berdoa. Pada waktu lain pun kita berdoa. Tapi waktu-waktu yang akan kita sebutkan ini adalah waktu-waktu yang memberikan kesempatan atau memberikan ruang kepada kita untuk lebih dimustajabkan doa. Antara waktu yang mustajab doa yang semua kita tahu ialah Jawful Lailil Akhir, iaitu pada waktu malam yang akhir, iaitu sebelum menjelang waktu subuh. 1/3 malam yang akhir sebelum menjelang waktu subuh. Dalam tempoh itu doa sangat mustajab. 1/3 ni macam mana kita nak kira? Kalau kita 1/3 malam, kita kira daripada malam masuk bila? Kalau malam masuk pada waktu maghrib pukul 7.30 umpamanya, itu malam bermula. Kalau 5.30 ataupun 6 adalah merupakan malam masuk subuh, jadi kita kira daripada 7.30 maghrib sehinggalah 6 ataupun 5.30 pagi, itulah malam. Kita bahagi dengan 3. Jadi pada 1/3 yang akhir itu, pada tempoh itu kita bahagi 3. 1/3 yang akhir itu, itulah maksud 1/3 malam yang akhir. Kalau untuk kita mengira macam mana waktu di mana
doa mustajab. Bukan waktu lain tak boleh. Ada hadis-hadis menunjukkan sepanjang malam tu adalah doa-doa adalah tempat yang Allah suka kita beribadah kepadanya. Cuma ada beberapa hadis yang mengkhususkan 1/3 malam yang akhir, dan kita akan bincang dalam perbincangan kita kali ini. Seorang sahabat Nabi SAW bernama Amr bin Abasah. Dia datang berjumpa dengan Nabi SAW. Dia bertanya Nabi SAW, hal min sa'atin aqrabu ila Allah azza wa jalla min ukhra. Adakah ada waktu yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan waktu yang lain? Alhamdulillah, ditanya Nabi. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Sunan An-Nasa'i. Amr bin Abasah tanya Nabi SAW, hal min waqt atau hal min sa'atin aqrabu ila Allah azza wa jalla min ukhra. Hal min sa'atin aqrabu ila Allah azza wa jalla min ukhra. Ada tak waktu yang lebih dekat kepada Allah Ta'ala dibandingkan waktu yang lain? Semua kita dekat dengan Allah, tapi the closest time to Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kedudukan hamba dengan Allah Ta'ala. Dia alhamdulillah dia tanya soalan ni kepada Nabi SAW. Nabi kata, na'am, ya, kata Nabi. Jawful laylil akhir, di dalam, pada jawf ni, pada dalam, seolah-olah kita duduk betul-betul di dalam tu, tu jawf, pada dalam malam yang akhir. Ini pada waktu akhir sebelum menjelang subuh. Kata Nabi, fasalli ma badalak, maka salatlah, semayanglah, doalah apa yang kau rasa, apa yang kau nampak, apa yang dapat kau salat, kau doa. Ini menunjukkan Nabi kata fasalli ma badalak hatta tusalli as-subh, sehingga kamu semayang subuh, kata Nabi. Yakni kamu antara waktu sebelum menjelang subuh tu, yang akhir tu kamu salatlah, kamu doalah, ma badalak, apa yang saja yang kau nak salat dan doa. Hadis ini juga dijadikan dalil oleh sebahagian para ulama bagi menunjukkan bahawasanya semayang malam ni tidak ada jumlah tertentu rakaatnya. Maksudnya boleh ya berapa rakaat. Ini juga menjadi argumen kepada ulama-ulama yang menyatakan tidak dihadkan 13 rakaat ataupun 11 rakaat seperti mana yang menjadi pandangan sebahagian di kalangan ulama. Tak apalah, ini khilaf di kalangan ulama. Tapi Nabi kata, fasalli ma badalak, kemudian kamu salatlah berapa banyak saja kamu yang nak salat. Kamu salat berapa banyak, apa sajalah, apa yang ma badalak, badal ni apa yang zahir pada kamu nak salat, kamu salat. Hatta tusalli as-subh, sehingga kamu salat subuh. Jadi soalan Amr bin Abasah tadi, waktu yang paling dekat hamba dengan Allah Ta'ala, waktu apa? Waktu malam yang akhir sebelum menjelang subuh. Ketika itu, kata Nabi, kamu semayang, kamu doa apa saja, sehingga masuk waktu subuh. Maksud kamu kena bersiap untuk semayang subuh lah. Di dalam riwayat yang lain, Al-Imam At-Tirmidzi riwayat, aqrabu ma yakun al-'abd min rabbih fi jawfil laylil akhir. Waktu, kalau cerita perbuatan atau tempat, masa yang, kalau masa perbuatan kita, masa kita sujud tu paling dekat dengan Allah. Tapi dari segi waktu, dalam hadis Tirmizi kata, waktu yang dekat
hamba dengan Tuhannya ialah pada malam yang akhir. Pada malam yang akhir. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullah fi tilkal sa'ah fakun. Kalau kamu mampu menjadi orang yang mengingati Allah pada waktu itu, maka jadilah. Kalau kamu mampu untuk bangkit salat, ingat Allah pada waktu itu, jadilah, kata Nabi SAW. Yang ini waktu yang paling dekat. Cuba bayangkan, waktu yang dekat dari perbuatan hamba dengan Allah masa sujud. Dan waktu dari segi perbuatan yang paling dekat hamba dengan Allah, sujud. Waktu yang paling dekat hamba dengan Allah, waktu 1/3 ataupun malam yang akhir. Kalau hamba tu dia sujud pada Allah pada malam yang akhir, berapa kali dekatnya keadaan itu dia dengan Allah. Kemudian dia berdoa. Dan doanya insya-Allah akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Doanya akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dan selainnya, Nabi SAW kata, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila as-sama'i dunya ila as-sama'i dunya yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul layl al-akhir fayaqul man yad'uni fa astajibu lahu wa man yas'aluni fa a'tiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfiru lahu. Nabi kata, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul layl al-akhir. Tuhan kita turun ke langit bumi pada setiap malam ketika mana berbaki 1/3 malam yang akhir. Hadis ni jadi isu. Bagi golongan yang terbayang Allah macam makhluk, dia kata, kalau Allah turun, masa bila dia naik? Malam kata tak malam. Kalau Allah turun, jadi Allah bertempat lah. Kosonglah tempat yang dia turun tu, dia bagi tempat baru. Sebab apa dia berkata gitu? Sebab dalam fikiran mereka ni, Allah macam makhluk. Tajsim. Allah dalam macam makhluk. Kalau dia turun, mestilah macam kita turun. Kosonglah tempat atas. Tapi kalau kita tidak membayangkan Allah macam makhluk, Allah itu layak bagi kebesarannya. Laisa kamitslihi syai'. Dia tidak sama dengan apa-apa. Kalau dia turun, layak dengan keagungan dan kemuliaannya. Bagaimana? Kita tak tahu. Allah Azza wa Jalla, dia tidak sama dengan makhluk. Dia tidak memerlukan tempat. Dia menciptakan tempat. Dia turun, taklah seperti kita turun. Kalau kita dalam fikiran kita, Allah macam makhluk. Kalau kita dengar, kalau kita kata kita dengar, Allah dengar macam makhluk lah. Dengar nak kena ada bunyi, nak ada kena sound. Tak samalah. Allah tidak memerlukan itu. Walaupun perkataannya dengar, tapi dengar Allah tak sama dengan makhluk. Walaupun perkataannya melihat, lihat Allah tak sama dengan makhluk. Walaupun perkataannya turun, turun Allah tak sama makhluk. Tapi kalau kita dalam fikiran kita ni, kita gagal memahami perbezaan antara alam ghaib dan alam syahadah. Allah itu alam ghaib, kan? Kita ni di alam yang fizik. Allah ni adalah merupakan tidak memerlukan pencipta segala-galanya. Kalau Allah tu turun, layak dengan kebesarannya. Macam mana? Kita tak tahu. Nabi SAW bagi tahu. Itulah kecenderungan kebanyakan majoriti ulama-ulama salaf dalam masalah ni. Sebagai orang kata, siapa yang tak fikir, kalau dia kata Allah turun malam ni, sini malam, esok malam, sini malam, ini malam, sini malam,
Bukan sama waktu malam. Masa bila Allah naik, oh dia bayangkan Allah macam makhluk. Kemudian dia kata macam mana nak turun, semua tempat jadi turun. Dia bayangkan Allah makhluk. Golongan yang seperti ini, mereka juga mungkin tak berapa percaya pada Lailatul Qadar. Kerana Lailatul Qadar juga, malaikat turun, tanazzalul malaikat ruh. Macam mana malaikat turun, kat isi kita siang, kat sana baru nak, sehari baru nak malam, kat sana baru nak malam, kat sana baru nak malam. Bukan malam sekali. Ini semua ialah beyond daripada andaian kita. Sebab itu syarat untuk jadi mukmin adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman pada benda yang ghaib. Bukan agama tidak ada berpegang kepada logik dan asas, tapi zat Tuhan melampaui keupayaan untuk kita berfikir mengenainya dan mengandaikannya. Maka ini saya nak sebut sikitlah pada apa yang menjadi kecenderungan sebahagian ulama salaf, walaupun hal ini khilaf di kalangan para ulama. Dan ini disebut oleh Ibn Abdul Bar dalam At-Tamhid dan seumpamanya. Tapi yang penting adalah Nabi kata Allah Ta'ala turun ke langit dunia ketika 1/3 malam yang akhir, berbaki 1/3 malam yang akhir. Bagaimana turun? Layak kebesarannya. Sebahagian kata turun dengan maksud menurunkan rahmatnya. Itu tafsiran lah. Tapi boleh juga Nabi kata Allah yanzilu rahmatahu, Allah menurunkan rahmatnya. Tapi dalam ayat ni dia kata Allah turun, kita tak tahu. Allah dengan segala kebesarannya. Yang penting bukan itu yang penting. Yang penting ialah apa yang di hujung itu yang Nabi SAW sebut. Fayaqulu man yad'uni faastajibulah. Kemudian Allah menyatakan, kalau kita ikut, kemudian Allah menyatakan pun susah juga. Sebab Allah tak terikat dengan masa. Kenapa kemudian dia kata? Tak adalah kemudian bagi Allah. Kerana Allah zat yang tak terikat dengan masa. Bukan saja tak terikat dengan tempat. Ini adalah bahasa yang untuk kita faham pada tindakan Allah pada hamba-hambanya. Okey. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, "Man yad'uni fa astajibulah." Siapa yang berdoa kepada aku pada waktu ni 1/3 malam yang akhir ni, maka aku akan sahut doa dia. Wa man yas'aluni fa u'tiyahu. Siapa yang minta pada aku nak bagi kat dia. Wa man yastaghfiruni fa aghfiru lahu. Siapa yang minta ampun pada aku akan ampun untuk dia. Ini sangat penting kerana inilah tujuan Nabi nak bagi tahu hadis ni. Iaitu apabila berbaki 1/3 malam yang akhir. Kalau kita gabungkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi tadi, Nabi kata, fasalli ma badalak hatta tusalli as-subh. Kamu semayanglah, kata Nabi. Kamu doalah apa yang kamu nak sehingga kamu masuk subuh. Yakni daripada 1/3 malam tu, kalau kita bahagi, kalau dia ada 3 jam ataupun malam, kalau kita kata malam mula buka 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5.30. Mungkinlah ini di Malaysia lah, sebahagian negara waktu malam dia singkat lah. Okay. Kalau kata 10 jam, 9 jam, lebih kurang 1/3 yang akhir tu 3 jam kita ada. Daripada mana-mana yang 3 jam, sama ada kita ambil yang sejam yang akhir, 2 jam yang akhir, lagi banyak, lagi bagus. Tentunya ada ruang untuk kita salat dan berdoa. Quran kata tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa junubuhum anil madaji'i. Lambung-lambung mereka itu renggang dengan tempat tidur mereka. Duk tengah tidur sedap-sedap ni, bangun. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Doa pada Tuhan mereka dalam keadaan takut dan tamak. Takut pada azab Allah, takut pada dosa yang telah dilakukan. Tu kita istighfar.
dan tamak nak apa yang Allah nak bagi. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa yang kami berikan pada mereka, mereka itu membelanjakan. Ini yang Allah gabungkan, iaitu orang yang ahli sembahyang malam ni, solat malam dalam masa yang sama siang, RM2 dia mudah tolong orang, bagi ke orang dan bantu orang lain. Tak apa, yang pentingnya Allah nak ceritakan ialah bagaimana pada waktu itu insan berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. 1/3 malam yang akhir. Nak Allah janji, macam dalam hadis tadi riwayat Bukhari dan Muslim, pada waktu itu hina yabqa sulusul lailil akhir, ketika berbaki 1/3 yang akhir. Kalau kita pukul 3, 4, 5, pukul 2 sampai 3, 3 sampai 4, 4 sampai 5, lebih kurang begitulah. Waktu itu mustajab. Allah kata, man yad'uni fa astajiba lahu, siapa yang doa pada aku nak sahut doa dia. Man yas'aluni fa u'tiyahu, siapa yang minta pada aku nak bagi kat dia ni. Man yastaghfiruni fa aghfiru lahu, siapa dia yang minta ampun pada aku nak ampun dia. Allah janji. Sebab itu apabila kita nak cari waktu yang mustajab, sebahagian orang susah benar, dia pergi cari sana sini. Kadang-kadang kalau kita dapat waktu pergi ke haji, kita kaya, ada duit, ada rezeki, tak apa, boleh pergi waktu-waktu yang lain. Tapi every night, setiap malam, kan, 1/3 akhir malam, every night kita ada peluang doa pada Allah. Waktu itu dekat untuk doa mustajab. Bayangkan satu hamba Allah, ketika dia doa tu, dalam keadaan dia rendah diri pada Allah, berwudu, solat yang dimana dengan solat yang Allah terima, solat yang baik, orang khusyuk. Lepas tu istighfar, minta ampun pada Allah. Kemudian dia rendah diri dalam doa dia. Dia sebut nama-nama Allah yang mulia, yang indah-indah. Dia ulangi, dia merintih dalam doa dia. Dia doa pula dalam sujud dia. Doa pula pada 1/3 yang akhir malam. Lihat berapa banyak gabungan itu. Bagaimana mungkin doa yang seperti itu tidak Allah mustajabkan? Tentu Allah mustajabkan. Dia akan melihat doa itu muncul di dalam kehidupan dia. Maka marilah kita berlumba-lumba untuk, kalau boleh, mampu kita, janganlah kita tinggalkan peluang pada setiap malam ni. Tak payah pergi keluar rumah, sewa kereta, beli tiket, nak cari waktu tu. Dalam rumah kita sendiri. Tak payah pergilah ke masjid, nak tunjuk ke orang kita sembahyang tahajud. Dalam rumah kita sendiri. Bangun, tinggalkan tempat tidur kita, walaupun tidur sedap ni, tinggalkan tempat tidur. Berwuduk, tambah lagi kalau kita ada orang tu dia kerja letih tapi sanggup juga bangun. Orang tu duduk di rumah yang mewah, sedap tidur dia, tinggalkan tempat tidur dia. Tatajafa junubuhum anil madaji', enggang, tinggal tempat tidur dia. Kenapa? Kena nak doa pada Allah, nak salat, nak doa pada Allah, nak minta ampun pada Allah pada 1/3 yang akhir. Allah Ta'ala sebut, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Orang yang sabar, bersedekah, beribadat, belanja untuk Tuhan, dan beristighfar pada waktu sahur. Pada waktu 1/3 malam yang akhir tu, tiap-tiap malam, ya Allah ampunlah aku, Allahumma ghafirli, Allah tolong ampunku.
Ya Allah, kesian ke aku. Banyak kita ulang minta Allah ampun pada kita. Tiap-tiap malam kita minta Allah ampun kita. Mudah-mudahan Allah ampun kita. Allah kesian kat kita. Allah berikan rahmatnya pada kita. Ha? Ini adalah waktu yang paling mulia yang ada bagi setiap kita. Mudah-mudahan kita tidak melepaskan peluang ini. Ha? Tak payah pergi jauh nak pergi mengadu ke orang tu tentang hal kita. Di tengah malam sunyi, orang tak tahu, kita berdiri solat, kita sujud, kita cerita sebuah masalah kita pada Allah. Allah Maha mengetahui macam mana kita sebut dalam siri-siri sebelum ni. Tapi dia suka hamba-hamba yang menzahirkan kerendahan diri, cerita masalah, bagi tahu aku susah ya Allah, aku perlukan ini ya Allah. Allah mendengar dengan penuh rahmat dia pada hamba. Dia suka hamba dia rendah diri. Dia suka hamba dia bersungguh datang kepada dia. Ha? Mudah-mudahan kita semua mendapat ruang ini, ya. Tak melepaskan ruang bagi setiap malam yang ada. InsyaAllah sesiapa yang sentiasa melazimi solat tahajud, berdoa, dia akan melihat perubahan dalam hidup dia. Dia akan melihat kurniaan yang besar dalam hidupnya. Dia akan melihat bagaimana Allah memberi rezeki yang berbagai-bagai kepada dia, yang dia sangka dan tak sangka. Melebihi apa yang ada. Yang melebihi gajinya, melebihi pendapatannya. Dan kalau Allah berkati rezeki kita, dia beri kurniaan kita, yang mana kita perolehi daripada kurniaan Allah tu, gaji pun kurniaan Allah juga. Lebih daripada apa yang mata kita nampak pada angka gaji kita, insyaAllah. Itu kurniaan Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang sentiasa bangun di setiap malam, berdoa pada Allah dan memohon agar Allah memberikan kurniaan pada kita bagi setiap malam. Jangan terlepas. Tak apalah kadang-kadang orang tu letih, kita pun kadang-kadang terlalu letih sangat, terlelap. Namun kita akan baca nanti hadis, siapa yang ada niat nak bangun malam, kalaupun dia terlelap, dia dapat pahala macam orang yang bangun malam. Kalau dia memang tabiat dia, memang sifat dia itu bangun malam. Dalam hadis pernah juga Nabi SAW dalam pemusafiran terlewat juga waktu fajar Nabi SAW bersama hadis Bilal. Tapi insan kadang-kadang hal itu berlaku. Namun dalam umum kehidupan kita, jangan kadang kita bangunlah malam ni. Tukar cerita kalau ada orang boleh bangun pergi tengok bola sampai pukul berapa. Tak tidur-tidur, bangun buat kerja-kerja lain, sembang sampai pukul 2-3 pagi. Tapi nak tahajud yang merupakan kepentingan dirinya sendiri untuk memohon pada Allah, kepentingan dunia dan akhirat untuk dia dengan Allah, yang tu dia tak mampu. Dia tak boleh nak buat 2 rakaat, nak pergi ambil wudu, tak, untuk 2 rakaat salat, doa pun tak boleh. Setengah orang dia bagi tahu, saya bangun ngantuk, nak doa apa pun tak ingat. Na'udzubillah. Saya pernah sebut hal ni. Bangun malam ni ialah satu keistimewaan Allah bagi pada kita semua hamba-hamba dia. Ini the best time. Siapa yang seolah-olah, kalau Allah Maha Suci untuk dibandingkan, kalau nak bandingkan dalam kehidupan dunia ni, kalau orang yang besar, sangat kaya, sangat baik, pemurah, dia bagi satu waktu special yang menjadi jemputan dia. Kalau orang lain semua dijemput, tiba-tiba kita dia tak jemput. Kita mesti patut rasa kecil hati dengan diri kita, kan? Kenapalah aku dia tak jemput? Apalah marah dia ke aku? Kawan aku ni dia jemput, orang tu jemput. Itu hidupan dunia lah, kan? Kehidupan di akhirat, Allah Azza wa Jalla dijadikan 1/3 malam yang akhir ni waktu istimewa. Hamba Allah tu bangun malam, orang ni bangun malam, berbicara dengan Allah. Allah mendengar bicara dia. Allah bagi kurniaan pada dia, bagi rezeki, bagi kehidupan, bagi kelebihan, bagi macam-macam kat dia. Kita tak bangun-bangun.
Seolah-olah kita tak termasuk dalam jemputan tu. Waktu yang istimewa tu kalau orang baik, orang bagai kita, kenduri dia kita tak panggil. Kita tengok, kau pergi mana? Aku pergi kenduri orang ni. Orang ni pergi kenduri orang ni. Kau? Aku tak kena panggil pula. Kalau kita tertanya-tanya juga, pasal apa aku tak kena panggil? Itu manusia lah. Tapi patut kita lebih lagi terasa, jika semua orang bangun malam, solat, khusyuk dengan Allah, berbicara, menangis kepada Allah, mengadu, kita lihat Allah memberi kurnia dalam kehidupan dia. Macam-macam Allah bagi. Yang kita tak bangun-bangun. Terai bangun, tak bangun. Kunci jam pun tak boleh bangun. Kalau itu berlaku, something wrong somewhere dengan kita ni. Mungkin satu orang tu taklah. Semua orang ada dosa dengan Allah. Tapi kalau Allah masih jemput dia, bangun dalam dia. Kita tak bangun-bangun. Dah bertahun-tahun cuba tak bangun-bangun. Bangun dah sekali-sekala, tidur. Bata buka, kemudian syaitan bisik. Dah ada. Tak payah hari. Okay lagi, sekejap lagi bangun. Lagi tak bangun. Auzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita tak termasuk orang-orang yang terbuang dari jemputan Allah pada waktu yang penting itu, insya-Allah. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita sambung lagi pada siri yang ke-12, tapi saya tak pasti besok kerana saya dalam perjalanan untuk pergi ke Pekanbaru. Saya nak pergi daripada sini, daripada Perlis ni, kena flight saya pukul 3 di KLIA. So, saya rasa saya kena bergerak pagi dari sini. Mungkin kalau saya sempat, saya akan buat siri yang berikutnya. Jika tidak, kita buat pada hari yang seterusnya, insyaAllah. Terima kasih banyak. Saya harap jelas pada siri yang kali ini dan penonton dapat manfaat, insyaAllah.